beri kepada kita kelapangan dan taufik untuk kita berada pada malam ini, insya-Allah. Bermula daripada malam ini, kuliah kita di surau ini insya-Allah akan berlangsung pada minggu pertama, kedua. Kalau ada sebulan tu 5 minggu, minggu ke-5 segi. Jadi yang tak adanya 3 dengan 4. 3 dengan 4. Jadi apa yang kita akan mulakan insya-Allah pada malam ni, kita akan baca daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ni Penawar Bagi Hati yang ada banyak versi dah, ada yang tulisan Jawi, ada tulisan Umi, dan ada yang dimudahkan dan diolah. Ini boleh cari dekat mana-mana lah, dekat sini Jendela Ilmu atau seumpamanya. Kitab Penawar Bagi Hati, iaitu yang berkaitan dengan tasawuf dan penyucian hati. Nama pun Penawar Bagi Hati, obat hati. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita haraplah moga kita dapat manfaat daripada masa kita ini, kita dapat penuhi untuk kita jadikan diri kita seorang hamba Allah. Paling kurang kita ada kelengkapan ilmu yang cukup berkaitan fardu ain. Kerana apa yang akan disentuh oleh tuan pengarang kita ini ialah perkara yang dikira sebagai fardu ain berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak ini. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kita dituntut untuk mengetahui 3 cabang ilmu. Pertamanya akidah yang paling penting. Ilmu akidah dia ada fardu ain dia ada fardu kifayah dia. Dan ilmu fiqh yang melibatkan amalan ibadat kita, dia ada kadar fardu ain, dia ada kadar fardu kifayahnya. Dan ilmu tasawuf, dia ada kadar fardu ain, dia ada kadar fardu kifayah. Maka apa yang kita yang kita pilih ini pada kebanyakannya ialah berkaitan dengan fardu ain, berkaitan dengan ilmu tasawuf. Sebagaimana kita sebut pada kuliah kita sebelum ini, ilmu tasawuf ini satu ilmu yang mana belajar mudah, amal payah. Belajar mudah, amal payah. Dia terbalik dengan ilmu akidah. Ilmu akidah, kalau manhaj kita kata Asy'ariyah Maturidiyah ataupun ilmu usuluddin, ilmu kalam, belajar payah tapi dah faham tu senang. Sebab nak belajar tu kita nak ikatkan akidah itu. Bila dah faham, dia akan lekat gitu. Tapi nak belajar tu kadang melibatkan istilah-istilah kefahaman, kena guna ilmu akal sikit. Itu balik. Akidah ni belajar ada sedikit payah, tapi dah faham senang. Tasawuf ni belajarnya mudah, tapi yang payahnya nak amal. Yang payahnya nak amal. Ilmu fiqh pula, dia payahnya kerana banyak. Dan amal tu bahagian masing-masing lah yang melibatkan sebahagian yang fiqh yang diamalkan, maka wajib dia beramal. Baik. Jadi kerana itulah saya dah maklum kepada Ustaz Syam, insya-Allah lah kita akan gunakan kitab ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada bersama kitab ini, makna lagi elok lah untuk sama-sama kita buat catatan. Kerana kitab ini kitab yang barakah. Kitab yang kita akan baca ini kitab barakah. Boleh kita katakan pengajian-pengajian tradisional dan pengajian yang diwarisi daripada nenek moyang kita dahulu yang mengembangkan ilmu agama di tanah Melayu kita ini, apabila pengarang ni buat, mereka ni seakan menjadikan ini sebagai kita kata wirid. Makna lepas habis dibaca pula, lepas habis dibaca pula. Kadang benda sama kan, benda sama je belajar, kenapa diulang-ulang? Sebab kerana payah nak beramal. Macam kita buat arahan. Buat arahan, sesuatu arahan. Mana kalau polis keluarkan arahan contohnya, berapa orang ikut? Ada yang langgar. Dikeluarkan arahan pula, diulang bersama. Sebab apa? Sebab supaya lama-lama bila dia ulang-ulang harap-harap, semakin lama orang semakin sedar. Sama juga budak sekolah, pelajar sekolah. Cikgu beri arahan, ulang bersama. Kenapa diulang? Kerana untuk nak buka pintu hidayah tu kadang perlu kepada masa. Jadi kitab yang kita akan baca ini karangannya
oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, ataupun dikenali sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Orang asal daripada Sumatera, Mandaling. Orang keturunan Mandaling di Sumatera sana. Dia ini, saya dok dang dengan pengarang, tapi saya dan dengan anak dia, Syekh Muhammad Mandili, dengan di Mekah, dia mengajar di Mekah. Dan Syekh Abdul Qadir Mandili ini, dia ini maklum seorang yang alim. Dia asal daripada Sumatera. Kemudian dia menyambungkan belajar orang di Kedah, mengaji di Pondok Gajah Mati, Pok Cuhing panggil. Digelar Pok Cuhing. Dia ni adik Pok Cuhing ni adik beradik dengan Pok De Mekah, pengarang kitab Baqarah. Apabila mengaji di Kedah itu, bila dah dia tu ilmunya mantap, maka tok guru dia Pok Cuhing ni suruh pergi Mekah lah. Kata, mu jadilah ngaji dengan aku, ngaji dengan abang aku di Mekah ni. Ngaji di Mekah pula. Ngaji dengan Pok De Mekah. Pok De Mekah ni maklumlah orangnya sangat alim dan teramanya dalam ilmu kalam, sehingga orang Arab sendiri hebat dia dengan Pok De ni. Maka dia pun mengaji dengan Pok De dan beberapa ulama-ulama lain yang ada di Mekah, antara Syekh Hasan Masyab dan apa lagi, Syekh Hasan Yamani, kemudian Syekh Alawi Al-Maliki, ayah kepada Said Muhammad Alawi, dan beberapa ulama besar yang mana mereka itu pada atau sempat dengan guru kepada guru kita yang membuka pondok-pondok yang telah meninggal di sini. Tok Guru Haji Imam Tani, apa lagi, Baba Najmuddin Kerandang, dan sempat dengan, masih ada juga yang sempat belajar dengan tuan pengarang kita ini ataupun guru pada pengarang kita ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Mandili ni, antara kitabnya, kitab yang kita akan baca ni, Penawar Bagi Hati, kemudian Perisai Bagi Mukallaf, dan dia ada buat beberapa risalah-risalah yang berkaitan dengan menolak fahaman kaum muda. Pada zaman dia tu, pengaruh, kita kata orang panggil sekarang Wahabi lah, pengaruh kaum muda Wahabi yang ekstrim, yang berasal daripada Saudi sana, maka masuk ke tanah Melayu kita. Dan dia ada buat risalah-risalah berkaitan untuk menolak fahaman-fahaman begini, kerana dia nampak bahaya fahaman begini menyebabkan masyarakat kita akan jadi ekstrim dalam satu kefahaman agama itu. Baik. Jadi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan taufik daripada Allah, kita akan mulakan kitab ini. Dan sebelum kita mula, marilah sama-sama kita menyedekahkan Al-Fatihah untuk pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kepada guru-guru kita dan kepada para ulama, kepada ibu bapa kita, keturunan kita yang telah meninggal sebelum ini, dan segala niat-niat yang baik. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Penawar Bagi Hati. Penawar ni orang panggil obat. Hati pun ada obat, sebagaimana tubuh badan kita ada obat. Bahkan penyakit hati ni lagi bahaya dan lagi berat daripada penyakit badan. Penyakit badan boleh tengok tanda. Nampak? Boleh tengok tanda. Kaki tak boleh lipat. Kenapa tu? Garuk dah tu. Dia garuk dah tu. Nampak? Jadi penipala. Apa tu? Naik darah dah tu. Makan lagi banyak kat raya. Jamuan raya, jadi naik darah. Tapi hati orang tak nampak. Nampak bersih, molek, baik, juru. Tapi dalam penyakit hati. Yang itu kita takut. Sebab itu penyakit hati ni penyakit yang lagi bahaya daripada penyakit jasad yang zahir ini. Bayangkan, kalau kita lihatlah benda yang penyakit orang tak nampak ni, kalau zaman sekarang ni orang panggil stres. Penyakit stres, dia bukan penyakit hati pun, dia penyakit, dia ada kaitan lah dengan tekanan. Tapi kebanyakan yang orang usia muda-muda tak ada. Sebab apa? Sebab stres. Kadang orang yang sihat, orang yang tu, tapi apa sebab?
Bila jadi stres, rupanya hok dalam ni kesang dia berat, kesang dia besar. Jadi bila kita tahu begitu, maka kita kena ambil berat tentang apakah obat hati kalau kita ada penyakit. Pertamanya kita kena penyakit dulu. Kita kena penyakit dulu. Sebagaimana doktor nak beri obat, dia kena tengok penyakit apa. Dia tak boleh beri obat ikut suka. Kecuali lah kalau tak amanah. Gi sakit benda, Panadol Panadol saja. Nak ambil mudah. Ataupun painkiller. Jadi waktu boleh tahan sekejap, tapi tak boleh menghilangkan penyakit. Tapi kalau orang ahli dalam bidang dia, tahu dah penyakit ni gini, cara obatnya ni, obat yang khusus. Maka ulama yang menekuni ataupun yang mahir dalam bidang ni ialah ulama tasawuf, ulama hati. Mereka tu tahu, nampak dah ada bibit-bibit masalah hati begini, tahu ini akan membawa kepada penyakit hati ni. Maka kalau tidak dibendung cepat-cepat, dia akan jadi baruh dalam diri seseorang. Jadi pengarang kita ini menamakan kitabnya Penawar Bagi Hati. Menghimpunkan dia oleh menghimpun ni dia susun. Makna tuan kitab ni dia tak kata dia buat sendiri, tapi dia ambil daripada kitab-kitab para ulama, dihimpunkan, bahkan sebahagiannya diterjemah. Kebanyakan era penulisan kitab Melayu kita, dia sama ada dia terjemah langsung daripada kitab Arab ataupun dia himpun daripada beberapa kitab Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bertujuan untuk beri kepada anak bangsa, bagi faham. Kerana kita ada bukan semua faham bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab boleh faham. Orang yang tak belajar bahasa Arab, maka diterjemahkan dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu kita. Menghimpunkan dia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, nisbah kepada Indonesia, Al-Mandili, Khuwaidimu Talabatil Ilmi. Khuwaidim ni dipanggil tasghir. Dalam bahasa Arab dia ada sirah, dipanggil sirah tasghir. Khodam bahasa Melayu kita tak. Asal pada kalimah khadim. Khadim yang mana? Pengkhidmat. Dia khidmat. Dia tasghirkan jadi Khuwaidim. Makna apa? Makna dia ini nak merendah diri. Dia nak khidmat lah. Dia sebagai pengkhidmat kepada siapa? Talabatil ilmi syarif, penuntut ilmu yang mulia. Jadi para ulama kita nampak mereka ni sangat menitik beratkan tentang talabatul ilm, penuntut ilmu agama. Kerana apa? Kerana agama kita, kalau tidak ada orang belajar betul-betul tentang agama tidak akan sampai dengan betul. Agama tidak boleh belajar buka internet, pasang YouTube, dengar dia ceramah, tidak boleh. Dia kena beri penumpuan betul. Waktu boleh kita dapat maklumat tambahan itu boleh dapat. Bukan makna tidak ada langsung maklumat, tidak ada ilmu, tapi untuk mendalami dan letak kedudukan diri sebagai pewaris Nabi, dia kena mengikuti jalanan para ulama yang betul. Mengaji, kena ambil masa, kena beri penumpuan. Kalau tidak, maka kita ni sekadar orang awam biasalah. Fil haramil makki, di tanah haram Mekah. Ni dia duduk di Mekah dan meninggal di sanalah. Okey. Kita buka pada muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah ini kita dimulakan pada setiap perbuatan. Kita dituntut mulakan bismillah pada setiap perbuatan yang ada nilai dalam agama, yang dianggap penting dalam agama. Sebab itu datang dalam riwayat, walaupun riwayat ini dhaif, tapi bila banyak riwayat, ulama hukumkan bahawa boleh kita beramal. Apa dia? Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap daripada perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka amalan perkara itu terputus berkat. Tak berkat. Nak nasi tak baca bismillah. tak apa, tak ada masalah. Tapi keberkatan tu
kebakatan tu kurang. Ada kata naqisul qalilul barakah, barakahnya kurang. Perkara apa yang kita sunat buat ni pada perkara-perkara yang syarak ambil kira, ataupun perkara-perkara bukan perkara haram. Haram jangan kita pergi bismillah pula. Nampak tak? Tak, bukan jangan pergi bismillah pula. Pencuri nak ukah rumah orang. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok tukang tuan rumah ada tak ni? Bismillah dulu. Bismillah. Haram hukumnya. Bahkan haram 2 kali pula. Curi tu haram tau. Dia baca bismillah, haram. Nampak? Sebab mempermainkan nama Tuhan. Okay. Ataupun perkara makruh. Perkara makruh li zati. Ada? Makruh li zatihi. Benda kita nak contoh. Benda hak makruh, zat makruh tu. Tu tak boleh. Makan betal tak? Makan betal tu dia makruh li ghairihi dipanggil. Makruh dengan sebab baharu makan tu. Kerana sebab makan sunat lagi. Kita makan budu, makan betal, kata bismillah tu sunat sebab makan. Benda yang dimakan tu dikira benda dia makruh sebab luaran, sebab yang berasingan. Tapi kerana sebab makan sunat baca bismillah. Sedar ada orang kata tak boleh baca bismillah kalau makan betal, makan wudu. Sebab makan betal, wudu ni makruh. Dia makruh tu kerana sebab baharu dipanggil makruh li ghairi. Makruh kerana sebab yang luaran. Pada asal makan tu kita disunat baca bismillah. Nampak? Ambil contoh. Contoh orang yang mengatakan rokok ni makruh. Tak ada kata wajib tak? Ada kata makruh lah dah. Kalau kata awak fatwa kata haram, tak apalah. Ada fatwa haram kata makruh. Cek rokok. Bismillah. Ada ya bismillah. Tidak perlu bismillah. Tidak perlu bismillah. Dia perkara yang makruh li zatihi sebegitu, kita tidak disuruh bismillah. Ataupun perkara remeh pun sama. Perkara remeh, contoh apa? Kita kata benda hak hina-hina. Benda yang hina-hina. Korek hidung. Korek telinga. Tu tak sunat bismillah. Sebab dia tidak benda yang dikira ada nilai pada syarak. Ia perkara yang dia panggil perkara remeh gitu, tidak sunat bismillah. Bismillah ni nak sebut nama Tuhan. Tak. Ada pun benda-benda lain yang perkara harus atau perkara yang ada nilai pada syarak. Nak pakai selipat, bismillah. Pakai baju, bismillah. Masak nasi, bismillah. Buat gula, singgang, bismillah. Nampak? Tapi pada tempatnya lah. Kalau tempat yang tak boleh kita sebut nama Tuhan, contohnya Naga Andas, itu tak boleh lah. Membersih najis. Bersih najis tu, benda hak kita kata yang hina-dina ni, tak perlu dibaca bismillah. Ia kena belajar orang ni bismillah je tu. Kan semua benda ikut dah bismillah belaka, tak kena juga. Kenapa tak? Sebab itu dalam hukum agama ni kita kena tahu hak mana boleh, hak mana tak boleh. Pada zahir nampak macam boleh belaka, tak. Ada tempat yang mana perkara itu kita tak boleh buat. Baik. Jadi di sini pengarang mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi saya kira tak bercadang untuk syarah detail lah berkaitan ni, sebab syarahnya panjang kerana kita nak kepada isi kitab ni. Kalau cara pondok ataupun cara penuntut ilmu agama, dia kena bincang satu-satu. Dia syarah lagi bismillah ini, dia syarah lagi tempat tentang makna Allah, tentang kalimah asal bismi dengan Ar-Rahman dan Rahim. Jadi untuk kita beramalnya bismillah ni kita sunat baca pada tempat-tempat yang mana disuruh pada syarak. Dan dalam semayang jadi wajib pula pada Fatihah, kerana dia satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Mula-mula pengarang mulakan dengan puji. Segala puji. Alhamdu. Jadi alhamdu tu ialah segala puji. Makna puji tu banyak. Puji tu banyak. Ni biasa diulang. Biasa mukadimah akan disebut tentang jenis puji yang 4.
Jenis puji yang 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi baharu, puji baharu bagi qadim, puji baharu bagi baharu. Allah Ta'ala memuji dirinya, kita panggil puji qadim bagi qadim. Allah Ta'ala puji diri, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat Quran yang Tuhan puji diri, makna Allah memuji dirinya, dipanggil puji qadim bagi qadim. Kemudian puji qadim bagi hadis, bagi baharu. Allah Ta'ala memuji makhluknya. Allah Ta'ala puji makhluk di mana? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguhnya Allah Ta'ala redha orang mukmin yang berbai'ah dengan Nabi di bai'atul ridwan. Tuhan puji makhluk dia, dia panggil puji qadim bagi hadis. Kemudian puji hadis bagi qadim. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita puji Tuhan. Kita boleh nikmat, kita sebut alhamdulillah. Itu kita hadis makhluk puji Tuhan. Kemudian kita puji sama-sama kita, puji hadis bagi hadis, kita puji sama-sama kita. Comel Cik Mino hari ni, nampak sedap masuk rendang baru ni. Puji sama-sama kita. Segok nampak hari ni. Jadi kita puji sama-sama kita. Tak? Terima kasih banyaklah belanja makan pagi hari ni. Kita puji sama-sama kita itu. Apa dia? Segala puji itu hakikatnya bagi Allah. Semuanya milik Allah Ta'ala. Hatta kita puji sama makhluk tu, sebenarnya kita tu kena faham dan kena letak, tanamkan bahawa pujian kita kepada makhluk ialah sebenarnya kita memuji Allah yang mencipta dia. Tu hakikat puji tu. Kita puji sama makhluk pun sebenarnya kita kena litahkan dalam hati kita bahawa kita memuji Allah yang menjadikan dia baik. Sebab tu kita puji. Dan kita yang menerima pujian orang, kita kena faham bahawa orang puji kita kerana Allah Ta'ala zahirkan kebaikan kita, tutup keaiban kita. Tuhan zahirkan keindahan kita, Tuhan tutup keaiban kita. Sebab tu orang puji kita. Kalau Allah Ta'ala zahirkan keaiban kita, nampak mudah-hudup, ada orang nak puji kita? Tak ada nak puji. Andai kata buat dosa bau busuk. Buat dosa sebau busuk. Ada nak duduk kat kita? Tak mau duduk dekat pun. Tapi kerana Tuhan tutup keaiban kita, Tuhan zahirkan keindahan ciptaan dia pada kita, orang pun puji kita. Jadi orang puji kita sebenarnya memuji Allah Ta'ala. Ni hakikat puji yang kita kena faham. Kalau gitu kita tak rasa mana? Tak rasa bangga, tak ada rasa takjub atau rasa takabur. Orang puji semua, boleh naik pakar APC, macam-macam boleh. Tak ada rasa bangga. Alhamdulillah, kita kembalikan puji pada Allah Ta'ala. Nampak? Ni sebahagian tu penyakit hati tak sedar tu. Orang tak tahu. Siapa yang tahu? Kita saja. Jadi kita belajar ni kita nak lihat dan kita nak scan diri kita. Tujuan belajar ni. Hak paling kena scan sekali, hak mengajar ni. Kena scan sekali, kita kena tengok diri kita tu. Sebab benda ini belajar mudah, amalnya payah. Tuhan yang menjadikan Allah, puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Tuhan yang menjadikan ia Allah akan jin dan manusia. Ini alladhi khalaqal al-jinna wal ins, yang mencipta jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Ini musannif nak isyaratkan kepada ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan ibadat kepada kami. Jadi musannif memuji Allah, Allah yang menciptakan jin dan manusia supaya mengerja mereka itu akan ibadat. Jadi sekarang ni matlamat kita dicipta dan dihantar ke dunia ni apa? Matlamatnya apa? Dia ada dua. Melihat kepada tugas kita hamba Allah, maka tugas kita ialah melaksanakan ibadat kepada Allah. Yang ni merujuk pada ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seterusnya, penciptaan kita di dunia ini, matlamat kedua ialah Allah Ta'ala sebut kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai menjadi khalifah memakmurkan alam dunia ni.
Jadi kita ada tugas hablum minallah, dan ada tugas sama-sama manusia hablum minan nas. Kena ada dua tu. Sebab manusia ni ialah dia panggil sebagai makhluk yang bertamadun secara fitrah. Kita tak mampu duduk seorang diri bertamadun ni, kita mengharap orang lain. Dalam sistem kehidupan manusia, dia tak boleh hidup seorang, dia kena harap orang lain. Kita tak mampu nak ternak ayam, kena harap pada peternak ayam. Tak ada ayam naik. Nak makan ayam pun mahal. Tak, kita harap pada orang lain. Kita nak pergi ke laut, tak. Kita bidang kita aje. Orang lain pula mungkin berhajat pada kita. Jadi insan ini ialah makhluk yang bertamadun secara fitrah dia. Tuhan cipta gitu. Kita ada perlu kepada orang lain dalam sistem kehidupan. Sebab itu perlu kepada imarah dan memakmurkan alam ini. Jadi tugas yang utama terhadap Allah ialah beribadat. Akan ibadat jin dan manusia ini dipanggil sebagai thaqalain. Thaqalain ni ialah makhluk yang mana Allah Ta'ala taklifkan dengan hukum syarak. Makhluk lain tidak ditaklif seumpama manusia dan jin. Malaikat, dia memang fitrahnya buat kebaikan, tak ada buat jahat, nafsu tak ada. Haiwan bukan mukallaf. Yang ditaklifkan ialah thaqalain, jin dan manusia. Supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat, supaya mereka buat ibadat. Ibadah ni ialah al-khudu' wal khudu' wat tadarru', ialah menunduk hati dan juga kita mematuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Dengan kita beribadat dengan cara yang Allah Ta'ala suruh. Itu satu. Ibadat pula ni berdasarkan cara yang Allah Ta'ala tetapkan. Tak boleh reka. Akan ibadat lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Kemudian Allah Ta'ala ni dia yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi dalam dada. Musannif sini kalau ikut di sini, dia cerita yang tersembunyi dalam dada. Apa yang ada dalam dada? Hati ni orang Melayu kita buat hati tak? Kalau dari segi ilmu perubatan, hati dipanggil apa? Liver. Tak? Jantung panggil apa? Heart. Tak? Jantung. Okey, heart dengan liver benda biasa kan? Tapi kenapa sebut hati? Jadi kadang hati ni bukan merujuk kepada hati liver tu. Bukan tu. Istilah hati, orang kata penyakit hati, duduk situ ke? Ya bukan. Tu kadang-kadang hati ni dia merujuk kepada suatu, kita kata, aspek rohani yang ada pada dalaman manusia. Ada orang menterjemahkan qalbun. Kita kata qalbun sebagai hati kan. Kalau terjemah qalbun betul tu maknanya jantung. Tapi itu dari segi aspek apa? Aspek itu aspek perubatan. Jika jantung, dia panggil jaltul qalbi. Maknanya kita kata ni ada sumbat jantung ataupun pada stroke, ada pada jantung. Itu dari segi perubatan. Tapi bila syarak membicarakan tentang hati yang dimaksudkan ni bukan maknanya hak zahir ni. Hak zahir ni dan bukan dengan makna jantung iaitu anggota yang pang darah tu, tetapi dengan maksud satu anggota rohani. Sebab itu antara perkara yang kita kata menjadi rahsia Tuhan selain daripada roh kita tak tahu. Roh, hakikat roh tu duduk mana pun kita tak tahu. Nampak? Hakikat roh tu daripada apa?
kita dah tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya engkau wahai Muhammad tentang ruh. Jawablah bahawa ruh itu daripada amru rabbi, urusan Tuhan. Makhluk yang duduk dalam alamul amri namanya. Dia bukan duduk pada biasa ni, tapi dia dalam alamul amri, yang mana pengetahuannya Allah Ta'ala saja tahu. Ruh. Yang kedua, akal. Akal ni juga benda yang manusia masih mengkaji sampai sekarang. Macam mana akal ni boleh berfungsi? Ya, betul lah dia ada neuron semua sekali kan. Tapi orang kepala besar pun tak cerdik, kepala kecil mulai ada hebat. Ia bukan berdasarkan zahir tu. Nampak? Tapi memanglah adalah maknanya kalau macam tidak normal tu, kalau kecil tak normal tu biasalah. Tapi makna kita boleh beza tak? Nampak saiz kepala sama je dua orang ni. Kenapa hak ni lagi bijak pada hak ni? Jadi akal ni benda yang masih dalam misteri. Walaupun manusia ada pengetahuan sedikit sebanyak, dia kata kalau rosak bahagian depan, tak? Gosok bahagian belakang, contohnya hilang ingatan. Kalau kena teratuk di belakang, waktu teratuk belakang ni bahaya tak? Sebab kedudukan maklumat tu duduk belakang. Ni jadi kata hilang ingatan, tak ingat dah. Balik rumah tak ingat bini dia siapa. Bini tak ingat tok lelaki tak ingat bini. Ni siapa anak dia, jadi hilang. Hak tu betul lah, tapi masih kita tak tahu macam mana fungsi, tak tahu. Dah hebat ni, otak kita ni lebih hebat daripada sehebat-hebat komputer yang ada. Dan yang ketiga ialah qalbun, hati. Hati ni tiga perkara ni, ulama antaranya Imam Ghazali membahaskan tentang bagaimana tiga ni sebenarnya termasuk daripada rahsia Allah Ta'ala, yang mana antara tiga ni ada perkaitan antara satu sama lain. Cumanya dari segi proses pemikiran, dia berkait dengan akal. Proses hidup dan juga bernyawa berkait dengan roh. Berkaitan proses yang menyebabkan perasaan, makrifat dan seumpamanya, itu berkait dengan hati. Gitu je. Tapi macam mana fungsi? Ada wayar ke, ada saluran tu? Waktu masih kita cetek ilmu untuk mengetahui hakikat sebenar. Nampak? Jadi kerana pada diri kita pun kita tahu bahawa manusia ni tak boleh nak kenal betul diri dia. Suruh fikir padang diri kita dah. Jadi bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat, yang maha hebat, yang mencipta kita ni? Nampak? Jadi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Jadi dalam dada apa? Hati. Seakan-akan mengisyaratkan pada nama kita ini dan kepada aspek yang nak dibicarakan dalam kitab ini, iaitu apa? Tentang penyucian hati. Baik. Di dalam dada, yang tersembunyi dalam dada, Tuhan tahu. Makhluk tak boleh tahu hak dalam dada kita ni. Hatta malakun muqarrab, malaikat hak hampir dengan Tuhan pun tak. Sebab itu qalbun ni ialah antara, dia panggil sebagai rahsia-rahsia Allah. Apa yang dalam hati, hatta malaikat hak dekat dengan Tuhan pun tak boleh tahu. Allah Ta'ala saja tahu. Dah orang tu kadang dia boleh baca, dia boleh baca, boleh scan. Itu berbetulan, ataupun itu pun kerana kita kata Tuhan beritahu ke dia. Dia boleh firasat ke. Kadang-kadang benda itu tak perlu tahu dalam hati. Tengok gerak-geri tahu dah. Tengok daripada luaran, dia panggil lisanul hal. Keadaan luar boleh tahu dah. Ni dia tengah mikir ni, yang ni tengah buat ni ada masalah ni. Kalau orang yang biasa dah pandai, boleh tengok, boleh kecam dengan luaran sahaja. Nampak? Tapi hak dalam hati tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu. Lagi, dan segala mata yang khianat, Tuhan juga mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang khianat. Mata yang khianat ni ke mana? Dia mata khianat ni ialah mata yang
buat maksiat dalam keadaan orang nampak macam tak buat maksiat. Dia senyap-senyap jeling maksiat. Okay, jeling melihat maksiat. Banyak tu. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Tapi nasib baik berkaitan ni dianggap dosa kecil. Sekecil. Maknanya kalau kita istighfar, kita ambil air sembahyang, boleh hapus benda tu. Banyak mata-mata khianat. Nampak? Dalam orang tak sedar, matanya mengkhianati tugas mata yang Allah Ta'ala beri, melihat kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Orang boleh jadi tak tahu. Orang tak tahu. Tak? Siapa yang tahu? Allah Ta'ala sahaja tahu. Jadi bila kita tahu Tuhan tahu, kita kan jadi mana? Jadi malu lah. Apatah lagi kalau kita tahu segala mata yang khianat ni, kalau Tuhan nak dedahkan hari akhirat, habis semua makhluk tengok. Habis semua makhluk tengok. Jadi semakinlah kita takut dan bimbang. Kita rasa bahawa kita buat ni diperhatikan. Apa tak? Macam biasa dah. Awak tahu dah polis nak buat speed trap situ dah. Berhati dah situ. Tahu dah ni ada orang tunggu ni. Dia takkan buat. Sebab apa? Sebab tahu ada orang memerhati. Tak tahu. Anda kata tak tahu mana? Laju molek ada. Nampak? Jadi kalau kita tahu ada yang memerhatikan kita setiap ketika, maka kita akan lebih berhati-hati. Yang mata yang khianat, dan lagi akan bertanya ia Allah daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Kemudian lagi apa musannif sebut, dia sifatkan lagi Allah yang lagi akan bertanya. Allah akan tanya dan soalkan. Soal apa? Pendengaran, penglihatan. Tuhan tanya mulut tak? Mulut boleh tipu. Allah Ta'ala akan tanya penglihatan, pendengaran. Akan tanya anggota. Yauma tukallimun wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala akan tanya apa dia? Tangan-tangan manusia. Wa aydihim wa arjuluhum, dan kaki-kaki manusia. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Jadi pada hari kiamat, mulut ni ditutup. Tak boleh jawab. Yang jawabnya apa? Anggota yang buat maksiat tu. Kalau tangan akan bercakap, kaki akan bercakap, mata akan memberitahu, telinga akan mengkhabarkan apa yang telah mereka buat. Jadi Allah Ta'ala akan tanya pendengaran, penglihatan, dengar apa kat dunia, lihat apa kat dunia, dan hati pun Allah Ta'ala akan tengok. Hati ni tak ada orang lain tahu. Malaikat pun tak boleh nak catat dalam hati. Malaikat kiraman katibin tak tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sebab itulah kalau sekadar hak dalam hati ni, kemudian kita istighfar atau kita tu, Allah Ta'ala ampun. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala yatajawaz. Tuhan biar saja Tuhan hapuskan dengan kemurahan Allah. Tapi apabila hak dalam hati kita ungkapkan, zahirkan melalui anggota, ni kena catat. Sebab tu bahaya. Hak dalam hati nak marah. Tapi tak marah lagi. Tak marah. Nak apa ada benda gitu. Tapi dah tubik dia mulut, ada laluah timbangan. Hak tubik tu betul dengan syariat ke tidak? Boleh pahala, boleh dosa. Kadang dalam hati ni rasa dalam hati nak tumbuk dah ni. Marah dah ni. Tak tumbuk lagi. Tak apa lagi dalam hati tu. Tapi dah keluar tumbuk sekali. Kena tengok tumbuk tu betul ke tak. Tumbuk tu salah ke tak. Dia ada gak tumbuk dah tumbuk. Nampak tak? Jadi bila berlaku pada zahir, pada anggota, baru dihisap. Tapi Allah Ta'ala tahu. Dia kata dan hati dan lainnya, lain daripada hati, lain pada pendengaran. Apa dia? Anggota-anggota badan kita. Tuhan akan bertanya ia daripada pendengar dan pelihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Itulah kita takut, kita minta
Allah Ta'ala sembunyikan hisab. Dia hisab hari kiamat ni ada banyak kategori. Ada orang yang dihisab secara terang benderang. Maknanya report, laporan kejahatan dia semua orang boleh tengok. Keluar dalam, kalau ini report dia keluar dalam surat khabar TV, orang tahu belaka. Kes dia ni orang tahu belaka. Ada orang kes tu Allah Ta'ala dengan dia je tahu, tak tersebar. Dia salah, tapi Tuhan hisab sama orang tu saja. Tuhan hisab sama orang tu. Ini siapa ni? Ini orang yang menjaga rahsia-rahsia orang. Dia tidak mendedahkan aib orang. Orang yang tidak memalukan orang. Dia tahu keaiban orang, dia tutup bukan tujuan supaya dia buat, tapi tidak dedah dan memalukan orang lain. Jadi orang yang man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup keaiban seorang muslim, Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia. Jadi hari akhirat, kalaulah kita ada salah, kita harap Tuhan ampun. Tapi ada salah, kalau kita tak buka aib orang, hari akhirat Allah Ta'ala akan hisab kita dua. Orang tak tahu. Ubah selesai dah hisab. Tapi kalau kita di dunia ni suka dedah, cari habis kesalahan, start daripada ada rekod, cari habis. Cari habis video-video lama, cari habis catatan lama. Nak kata sebab nak dedah aib orang. Orang ni jaga-jaga. Tak malukah kalau Allah Ta'ala dedahkan aib dia kepada seluruh orang pada hari akhirat nanti. Jadi apabila kita faham itu, dia nak ajar kita supaya berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan akhlak baginda Nabi SAW. Saya kata sekadar itu sajalah kesempatan untuk masuk dahsyat tak? Untuk malam ini insya-Allah kita akan sambung pada minggu 8. Jadi bagaimana ulanganlah kuliah kita pada minggu pertama, kedua. Kalau ada minggu kelima. Yang tak adanya minggu keempat, ketiga. Kecuali lah kalau ada masyarakah tertentu, saya akan maklumlah kepada pegawai. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.